Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menanti live saya pada malam ni. Alright, malam ni tetap sama lagi, tak ramai sebab tajuk dia boring. Belum apa-apa dah cakap tajuk boring kan. Tak, sebab yelah, tajuk dia bunyi macam tak ada kaitan langsung dengan saham. Tapi sebenarnya tajuk malam ni sebenarnya sangat-sangat penting dan sangat-sangat penting lah sebenarnya untuk anda nak jadi pedagang ataupun pelabur, especially untuk pelabur lah. Okay. Waalaikumsalam Tuan Syahrin. Waalaikumsalam Tuan Syamsul. Ya, Tuan Farhan pun sudah hadir. Okay. Tak pernah miss lagi so far. Alhamdulillah. Baik. Since semua dah menjawab salam saya beranggapan anda dah boleh dengar suara saya dengan jelas. Betul ke? Kalau betul anda dah boleh dengar suara saya dengan jelas, saya minta jasa baik anda untuk komenkan dekat bawah ni. Tolong komen dekat bawah ni supaya saya boleh nampak yang anda sebenarnya dah dengar apa yang saya cakapkan ni lah. Maksudnya suara tu dah loud and clear. Alright? Macam tu. Tolong komen. Waalaikumsalam Tuan Fadlun. Waalaikumsalam Tuan Mizam. Tolong komen sekali dekat bawah. Kalau dengar suara saya lah. Kalau dengar suara saya tolong komen. Right. Thank you Tuan Farhan. Tuan Farhan cakap jelas. Okay. Yang lain pun dah jawab salam. Maksudnya boleh clear dengan jelas. Alright. Thank you Tuan Azizi. Jelas 5/5. Tuan Khairul cakap. Alright. Cun. Okay. Good. So far dah ada 60 viewer. Okay. Belum start tajuk dah ada 60 viewer. Belum start live dah ada 40 viewer. Okay. Well done. Tahniah kepada anda yang masih lagi setia follow saya punya live untuk hari yang ke berapa dah ni? Hari ke-7. Ke-7 ke-8, hari ke-8. Sepatutnya dah ada 8 episod. Dah ada 8 episod sepatutnya tuan-tuan dan puan. Siapa yang dah ikut 8 episod, supposedly anda at least dah tahu
At least dah ada CDS lah, bahasa senangnya. At least dah ada CDS. At least dah mula faham apa itu saham. Dah tahu ciri-ciri yang penting untuk anda membeli saham. Especially jika anda nak jadi seorang pelabur. Okay? Pedagang perlu ke tahu benda ni? Perlu tahu. Okay? Perlu tahu supaya kita boleh relatekan dengan sentimen yang ada di luar sana. Okay? Cerita-cerita ataupun perkara-perkara yang boleh membuatkan kita makan popcorn. Sambil makan popcorn kita boleh jana kewangan. Itu pentingnya kita tahu, dan kita tahu apakah bisnes dia. Semalam kita dah cerita pasal bisnes model dia. Hari ni kita nak bercerita pula siapa yang memandu syarikat tersebut. Siapa yang memandu tu bermaksud siapa yang menguruskan, siapa pemilikkan, siapa yang memiliki syarikat tersebut, siapa yang menguruskan syarikat tersebut, siapa yang membuat keputusan dalam syarikat tersebut. Jadi hari ni penting juga tajuk dia tuan-tuan, supaya bila kita nak terlibat saham kita tahu. Contoh cerita yang ada hari ni. Okay, news yang ada hari ni adalah undi tidak percaya terhadap kepimpinan yang ada sekarang, dan dia telah diluluskan oleh speaker Dewan. Bermaksud jeng. Saya pun tak tahu maksud dia apa sebenarnya, tapi bila you faham benda ni, you tahu macam mana you nak relatekan dengan cerita-cerita, dan you tahu cerita tu, dan you tahu tajuk yang malam ni, kan, tajuk malam ni sebenarnya tu yang macam okey sikit lah sebenarnya, boleh relate sikit lah. Bila you tahu siapa yang menguruskan syarikat dia tu, adakah mereka ini terpalit ataupun terkena ataupun ada iras-iras ataupun ada bau-bau bacang dengan orang-orang yang terlibat dalam dunia politik, ada kemungkinan syarikat yang mereka syarikat yang mereka uruskan tu akan terkena tempias secara tak langsung. Okey? Jadi itu dia sebenarnya cerita dia tuan-tuan dan puan. Jadi tajuk dia pada malam ni adalah The Super Management. Kenapa Super Management? Dengan adanya Super Management tuan-tuan dan puan, bermaksud anda boleh syarikat tersebut boleh terus kekal menjana pulangan secara konsisten, tak kisah apa pun sahaja yang berlaku. Itu kategori super lah. Okey? Kalau tak super macam mana? Malam ni juga saya akan sentuhkan kalau dia punya pengurusan tak super, macam mana dia boleh efek syarikat tu juga. Okey, secara langsung baik secara tidak langsung. Okey. Sebelum ni kita dah tahu kalau kita nak apungkan syarikat kita ada syarat-syarat tertentu yang kita kena comply. Okey, antaranya syarikat kita mestilah announce keuntungan sekurang-kurangnya 3 ke 5 tahun secara berturut-turut. Kecuali kalau kita nak pergi masuk dalam pasaran lead market. Jadi bermaksud sepatutnya semua syarikat yang listed dekat bursa, semua 900 syarikat yang listed dekat bursa ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, by right sepatutnya mereka semua adalah super company. Company yang power-power sepatutnya. Sebab syarat dia nak masuk, you kena untung. Kalau you tak ada untung, macam mana you nak masuk macam mana you nak listed dalam bursa? Okey? Tetapi kemungkinan ada tersilap langkah, ada tersilap jalan, ada tersilap pijak, ada tersilap laluan oleh pengurusan syarikat menyebabkan syarikat tak perform. Dalam pada masa yang sama, selain management ni juga, mungkin management ni juga dia hanya bergantung kepada kontrak-kontrak dari kerajaan. Antara contohnya lah. Nanti saya akan teruskan contoh-contohnya. Baik, habis mukadimah. Baru mukadimah Habib. Berapa minit dah ni bercakap? 10 minit ada kot. Okey. So baru habis mukadimah dia tuan-tuan dan puan. Jadi dia sama juga macam semalam model bisnes yang semalam kita belajar model bisnes. Hari ni kita nak tahu siapa yang mengurus syarikat tu. Jadi dia sama juga 4 poin. 4 poin juga, bermaksud 4 poin ni you kena soal 4 perkara. 4 je you tanya. Semalam you dah tanya 4, hari ni you tanya 4 lagi soalan sebelum you buat keputusan untuk you beli saham tu. Okey, bermaksud total soalan you kena soal adalah 8. Setakat hari ni lah 8. Jadi first thing first. Apakah soalan yang anda kena tanya? Yang pertama sekali kita kena tanya, siapakah yang pemilik dia? Who owns the company?
siapa pemilik syarikat yang kita nak beli. Okay, mana nak dapat maklumat tu? Maklumat tu semua saya dah sharekan dekat dalam tools. Yang mana tools yang paling berkesan adalah yang paling transparent lah, adalah Bursa Marketplace. Sekejap saya buka Bursa Marketplace. Yang mana website ni pun percuma, you boleh buka, memang percuma pun. Alright, so saya akan buka saya punya monitor Bursa Marketplace. Hopefully you boleh nampak dekat Bursa Marketplace, dekat sebelah sini, kat sini. Okay, kat sebelah sini. Means kalau you boleh nampak, tolong komen juga kalau you dah nampak Bursa Marketplace I punya monitor. Baik, dekat Bursa Marketplace tuan-tuan dan puan, kat mana kita nak tahu siapakah pemilik syarikat dia, who owns the company. Alright, who owns the company? Kita ambil satu contoh mudah lah. Saham favourite saya, syarikat favourite saya buat masa kini. Sebelum ni pun ada 2-3 lagi yang favourite saya, tapi sekarang dah tak jadi favourite. Okay, dan kenapa tak jadi favourite pun saya boleh kongsikan juga sebab apa dia tak jadi favourite dah. Okay, saham favourite saya buat masa sekarang untuk dilaburkan adalah, dilaburkan maksudnya long term lah, adalah Harta Lega. So saya dah pegang saham ni setahun lebih. Okay, so anyway, saham Harta Lega tuan-tuan dan puan, okay, syarikat Harta Lega ni siapa pemilik dia? Jadi kita boleh tengok ownership dia dekat sini. Okay, you tekan, you search Harta Lega, make sure dekat atas dia tulis syariah compliant. Maksudnya syarikat yang anda nak laburkan itu mestilah patuh syariah. So bila anda dah tahu syarikat itu patuh syariah, apa kita buat? Kita tengoklah ownership. Sebab soalan pertama saya adalah, siapa pemilik syarikat tersebut? Kenapa penting kita nak tahu pemilik syarikat tersebut? Yang pertama, okay, kita nak tahu adakah pemegang saham terbesar dia adalah agensi-agensi kewangan yang dikawal selia. Bukanlah dikawal selia sebenarnya, dia under government punya ni lah. Okay, contoh macam EPF ke atau Khazanah ke kan. Jadi adakah mereka ni yang majority shareholder, ataupun pemilikan dia adalah owner dia sendiri, ataupun syarikat yang lain yang memiliki, yang jadi owner dia, main owner dia. Alright, jadi Harta Lega punya case tuan-tuan dan puan, 73% dipegang oleh Harta Lega Industries Sdn Bhd. Bermaksud kemungkinan ni parent company dia lah. Okay, bermaksud Harta Lega sendiri yang pegang dia punya majority shareholder, iaitu 73.2%. Apa maksud dia? Bermaksud kalau dia adalah majority shareholder, bila sampai masa AGM, okay, kita ada hak, kalau kita sebagai apa kita panggil, pemegang saham. Kalau kita sebagai pemegang saham, kita ada hak sebenarnya dalam AGM, kita boleh menyuarakan pandangan dan pendapat. Contoh antara you boleh suarakan adalah, kenapa company kita tak perform tahun ni? Soalan tu you boleh soal sebenarnya dalam AGM. Kenapa rugi syarikat kita? Okay, tetapi kemungkinan suara kita ni akan didengar sepoi-sepoi bahasa je lah. Adalah kita pegang hanya 0.000000001%. Okay, sebab apa? Sebab majority dia, keputusan akhir adalah muktamad, disebabkan 73% adalah suara mereka sendiri. Dalam kes Harta Lega, 73% ni Harta Lega sendiri. Maksudnya okey, kita buat AGM apa semua, saya dengar okey pandangan, okey bagus. Okey, tapi saya tak nak. Dia boleh potong macam tu je, dia boleh pancung macam tu je. Okey, dia pancung je you all punya suggestion, you punya bising-bising dalam AGM, sebab you hanya pegang 0.00001%. Manakala Harta Lega sendiri, okey, owner dia sendiri pegang 73.2%. Bermaksud keputusan apa sekalipun, dia sendiri yang decide mana arah tuju syarikat dia nak pergi. Dia sendiri yang tentukan. Itu pentingnya you nak kena tahu siapakah majority shareholder dia, ataupun siapa yang memiliki syarikat ni. Okey, jadi inilah dia, you dah tahu pemilikan syarikat ini adalah Harta Lega Industri. Kita ambil contoh yang seterusnya. Okey, kita buka satu lagi. Nama dia since
since saya difahamkan TMB ada chairman baru rasanya. Okay, tenaga, sorry. Tenaga. Right, buka tenaga. You tengok tenaga, ownership dia siapa? Cing. Tada! Okay. Tenaga, pemegang saham terbesar dia adalah Khazanah Nasional. Okay. Bermaksud ini adalah kerajaan punya. Bukanlah kerajaan punya. Dia macam semi-government lah. Lebih kurang macam tu lah. Sebab duit tu adalah duit kerajaan. Okay. Sebenarnya duit kita lah juga. Sebenarnya kan. Khazanah. Lepas tu PNB dekat situ. Okay. Dan EPF dekat situ. Gabungkan tiga ni. Siapa yang berkuasa? Kita tetap tak ada kuasa. Maksudnya arah tuju TMB ni memang ditentukan oleh kerajaan lah. Sebab 34% adalah pemilikan Khazanah Nasional. Okey. Memang diorang lah yang tentukan apa nak jadi dengan TMB, bukan kita. Okey. Kita ni apa? Kita ni hanyalah pembayar bil bulanan. Okey. Kalau you beli syarikat TMB, you beli tenaga, you invest dalam tenaga, you bayar bulan-bulan tu, you bukan bayar bil. Sebaliknya, you buat simpanan terhadap syarikat you. Tu beza dia lah. Okay, nampak tak mindset? Tukar. Kan, padahal nak sedapkan hati je. Okay. Jadi, nampak tak? So, bila apa-apa yang TMB nak buat, keputusan semua dekat tangan orang-orang yang dalam ni. Jeng. Mereka lah yang ada kuasa untuk cakap, chairman gaji mahal. Tak boleh. Okay. Dia suruh kurangkan. Jadi, itu sebab saya tak berapa suka syarikat-syarikat yang dimiliki oleh jerung-jerung ini. Okey? Mereka ni kita kebanyakan orang dekat luar sana panggil jerung lah. Okey? Sebab diorang ada duit banyak. Kita ni ada 5,000. Okey? Syukur ada 5,000. Kan? At least ada juga CDS. Daripada kawan-kawan jiran-jiran sebelah tak ada CDS. Kan? At least aku ada CDS walaupun 5,000. Okay. Dia cerita dia macam tu lah. Jadi tu sebab saya tak berapa minat syarikat-syarikat yang macam ni. Okay. Saya secara peribadi saya minat syarikat-syarikat yang diuruskan oleh mereka sendiri. Sebab apa? Okay, bagus. At the end of the day, kau cakap lah apa pun, aku juga buat keputusan. 70% mah suara aku. Nampak? Tu beza dia dengan macam ni lah. Alright? Ni contoh. Okay, ada banyak lagi syarikat yang macam ni. Jangan risau. Okay, antaranya bank-bank. Bank-bank banyak yang macam ni. Okay. Jadi, yalah. Okay. Tu sebab dilantik oleh sekian. Terima kasih. Okay. Jadi tu sebab apa ni lah yang saya boleh cakap. Saya tak minat sebenarnya syarikat-syarikat bila saya tengok ownership dia macam ni. Okay, sebab direction dia bukan ditentukan oleh syarikat tu sendiri. Maksudnya bukan orang tu sendiri yang tentukan arah tuju syarikat tu ke mana. Contoh seolah-olah saya publikkan saya punya company, syarikat saya. Okay, saya publikkan syarikat saya. Bila saya publikkan syarikat saya, tapi saya pegang 30%, selebih 70% orang lain pegang. Walaupun syarikat ni saya yang bangunkan, saya yang listkan, saya yang run. Tapi kalau you cakap, you propose, okay, kita nak bergerak ke arah ni, tapi you pegang 30%. Orang 70%, buat apa? Tak payah. Kita buat macam ni. You see? Jadi, you sebagai orang yang run business pun, you tak syok lah. Okay? You tahu mana you nak drive. But then, kalau ada orang yang pegang lebih besar, duit aku lagi banyak dalam company ni. Kau dengar cakap aku. Ni duit aku. Dia macam tu. Jadi soalan pertama, anda kena tahu siapa yang pemilik syarikat dia. Okay. So bila you tahu siapa pemilik syarikat dia, alright. Bila you tahu pemilik syarikat tu, maksudnya you boleh cuba elakkan daripada terlibat. Kalau syarikat tu dimiliki macam ni lah. Saya tak suka sebenarnya. Ada orang dia suka ikut jerung. Sebab jerung duit banyak. Nanti harga tu dia boleh pump naik laju. Yes, you nak buat macam tu tak ada masalah. Tapi saya secara peribadi saya tak suka. Sebab decision making akhir, finally arah tuju syarikat bukan ditentukan oleh you. You letaklah orang hebat mana pun duduk dekat chairman tu. Kan? Tapi kalau dia nak buat satu benda tak boleh dan tak digemari oleh mereka ini, that's it.
step out, saya lantik chairman yang baru. Macam tu. Okay. Berbanding dengan syarikat yang macam ni, dia sendiri, okay, engkau step down, okay, anak nombor 2 step up. Nampak beza dia dekat situ. Okay. Jadi saya secara peribadi lebih suka syarikat yang macam ni lah. Okay. Secara personal, secara peribadi, ini syarikat yang saya suka. Alright. Habis topik yang pertama. Okay. Itu point yang pertama. So kalau you faham kenapa you kena tahu owner yang who owns the company. Okay, itu point pertama, who owns the company. Kalau you boleh faham, tolong komen dekat bawah apa yang you faham. Jadi saya boleh kupas mana yang you terlepas ataupun you kurang faham. Okay, ini benda yang shock lah, yang saya suka. Okay, saya suka kupas. Sebab kalau tanya saya lebih suka cakap saham ni dari sudut pandangan bisnes berbanding cakap dari sudut technical. Okay, sebab technical ni you pandang 3 saat you dah habis dah cerita. Sebenarnya lah. Okay. Walaupun saya ni certified technical analyst, tapi saya tak suka cakap pasal technical. Sebab sekali pandang je. Okay. Student investor masa kelas tahulah. Bila ditanya saya saham, saya buka tak. Ni saham ni nak pergi sini. Dah settle. Okay. Sebab saya dah biasa tengok chart. Saya dah tahu. Saya dah faham. Jadi tu lah cakap. Technical ni dia macam tak ada jiwa sangat lah. Walaupun saya technical chartis. Alright. Okay, thank you Tuan Zakir. Dia cakap all JLC CEO dan chairman appointed by Perdana Menteri. Yes, betul. Lepas tu Tuan Wan Abdul Halim cakap patutlah politician dilantik as chairman. Memanglah. Owner dia pun mereka beliau semua di situ. Alright. Okay, so Tuan Musin cakap apa yang dia belajar. Who owns the company? Tengok dekat bursa marketplace. Lagi banyak pegangan ownership, lagi bagus sebab keputusan bergantung pada majoriti pemegang saham. Contoh Harta Lega. Yes, good. Okay. Tuan Farhan cakap shareholder menentukan hala tuju syarikat. Yes, betul. Kalau dia tak puas hati dengan chairman, chairman kau turun. Macam tu je. Syuh macam hala kucing dia boleh buat. Okay, kita tak boleh buat apa lah. Kalau let's say saya yang duduk chairman, let's say yang mana saya memang tak nak pun. Contoh, kalau saya duduk chairman, okay, tiba saya cakap, okay, ini arah tuju syarikat kita. Kita nak tolak syarikat kita bergerak ke arah ni supaya kita boleh maksimumkan kita punya keuntungan. Okay, kita boleh generate lebih banyak revenue apa semua. Kau jangan banyak cakap, aku tak suka apa yang kau nak buat. Dah step down. Kau belah sekarang. Kau naik. Jadi macam tu. Okay. Itu antara benda yang you kena take note, yang you kena aware. Okay. Dan okay. Pengerusi TNB yang baru Mahathir Khalid kan? Betul. Sebab saya nampak news kat sini, Astro Awani, link yang dihantar kepada saya. Okay. Dia cakap Mahathir Khalid sebagai pengerusi TNB yang baru ataupun chairman TNB yang baru. Mahathir Khalid. Ya, Mahathir Khalid yang mana satu? Sekejap. Saya tak boleh recall Mahathir Khalid yang mana satu. Nanti saya tengok. Okay. Alright. Baik. Itu poin yang pertama lah. Okay. Okay. Tuan Zulkhairi Azhar tanya, kalau ada Jerung pegang saham tersebut tapi dia bukan majoriti, okey ke? Okey lah. Janji dia bukan majoriti sebab dia tak ada kuasa. Alright. Dia ada kuasa. Bila dia ada kuasa ni, dia boleh tendang sesuka hati je. Aku tak suka kau belah. Dia macam tu. Okay. Jadi kalau dia minoriti tak apa. Kalau dia bersuara kan, kau diam. Kau tu minoriti. Baik kau diam je. Kau duduk diam-diam. Okay. Okay, kalau cakap XMB Kedah, saya tahulah yang mana satu. Saya dapat tangkap dah. Okay, thank you. Alright. Bekas Menteri Besar Kedah, ya, saya ingat dah yang mana satu. Okay. Saya boleh Roger je dia. Okay. Tak, dia antara kenalan rapat sebenarnya. Kenalan rapat family saya sebenarnya dia. Saya tak rapat lah dengan dia. Mak ayah saya je rapat dengan dia. Okay. Tak adalah rapat macam boleh
apa ni semua. Cuma dia macam mana rapat dia ni macam kira kalau dia nampak kita orang ke apa, memang dia akan tegur lah. Dia kenal kita orang ni siapa. Okay. So kita ni bukan biasa-biasa tau. Okay. Cuma saya tak lah dengan dia. Parent saya je dengan mereka. Alright. Jadi anyway, alright. Anyway, syarikat tu ramai individu as shareholder. Bagus ke tuan? Okay, you kena tengok individu-individu ni siapakah mereka. Kita ambil contoh. Okay, soalan tuan Izzuddin ni bagus. Dia tanya kalau individu yang pegang macam mana. Okay, kita ambil satu contoh, Top Glove. Okay, kita ambil satu contoh, nama dia Top Glove. Alright. Kita ambil satu contoh, nama dia Top Glove. Alright. So kita ambil contoh saham Top Glove, tuan-tuan dan puan. Alright. So kita ambil Top Glove, owner dia Top Glove ni owner dia memang individu. Alright. Okay. Dia nak tengok 50% dipegang oleh satu individu namanya Lim Wee Chai. Okay, lepas tu yang selebihnya adalah syarikat. Gila babe, yang lain semua syarikat, okay, ataupun badan-badan ataupun orang-orang yang menguruskan dana, okay. Tiba-tiba sampai dekat sini 50% Lim Wee Chai ni pegang. Bapak kaya Lim Wee Chai ni, okay. You tengok dekat sini, nilai saham dia adalah 1.1 bilion. Ya ke 1.1 bilion? Betul lah. 1.1 bilion. Lim Wee Chai 50%. Maksud dia yang ada suara terbesar dalam Top Glove. Jadi untuk pick up soalan Tuan Izzuddin, bagus ke? Sebenarnya bagus. Sebab dia yang decide. Okey, kalau individu tu yang pegang, dia pegang majority almost 50%. Okey. Kalau dia pegang almost 50%, bermaksud dia lah suara terbesar. Maksudnya kau diam. Aku owner syarikat ni syarikat aku, kau diam. Bermaksud agak bagus. Tapi kalau dia setakat 30%, cuba elakkan syarikat macam tu. Sebab last kali tak ada kata putus. Okey. Sembang, last kali susah nak buat keputusan. Tak ada kata putus sebab tak ada kepala. Okey. Tu masalah juga. Alright. Okey. So, how strong executive director dalam board? Tu sabar. Nanti kita cover sekejap lagi. Alright. So, soalan Tuan Zarin. Tuan prefer shareholder terbesar tu company owner atau orang lain? Okey. Saya prefer shareholder terbesar adalah company owner tu sendiri. Apa soalan ni? Yelah, kalau owner tu sendiri, kalau dia pegang saham terbesar, confirm lah dia owner. Okey, maksud Tuan Zarin ni saya faham. Adakah orang yang run syarikat tu sendiri pemegang saham terbesar? Itu akan dijawab dengan dalam soalan yang kedua nantilah yang you boleh tanya, iaitu siapa yang menguruskan syarikat? Bermaksud kalau orang yang sama menguruskan syarikat, okey, orang yang menguruskan syarikat tersebut adalah owner dia sendiri yang menguruskan, maksudnya bagus lah. Okey. Maksudnya direction tu dia orang yang tentukan, dia orang plan, dia orang yang execute. Maksudnya dia bukan orang-orang lain. Okey. Alright. Dia macam tu je, tak ada apa-apa. Okey. Acai. Ya, Acai pegang Top Glove. Okey, jadi soalan yang kedua, point yang kedua tuan-tuan dan puan, kita kena tanya siapa yang menguruskan syarikat tu. Okey. Siapa yang menguruskan syarikat tu tuan-tuan dan puan? Macam mana kita nak tengok? Kita tengok dekat sini je. You tekan dekat bahagian profile. Ting. Bila you tekan dekat bahagian profile, you akan dapat senarai nama CEO, COO. Okey. Segala-gala OO lah ada. GM semua dia akan keluar dekat sini. Senior manager semua dia akan keluar. Tapi kalau anda rasa tak puas hati, anda tekan dekat link yang color sini. You just tekan link ni, nanti dia akan terus bawa dekat mana yang lebih detail. Alright. So nampak executive chairman,
Okey, chairman dia adalah Tan Sri Dr. Lim Wee Chai atau Wee Chai Lim. Maksudnya owner dia sama dengan executive director. Dia sendiri yang run, dia yang ni, tapi tak adalah dia jaga A sampai Z. Dia adalah dia punya lapisan, dia ada CEO dia, dia ada MD dia, dia ada SGM dia apa semua kan. Dia ada GM lagi. Okey, mereka-mereka ni lah yang bantu dia run. Okey, tapi yalah, dia owner, dia duduk dekat, dia sebagai chairman, dia boleh tentukan macam mana dia nak bawa Top Glove ni ke mana. Right, tu satu. Dan kita tengok kenapa saya suka Harta Lega. Okey, yang menguruskan syarikat dia adalah, alamak, patalik. Sebab tak sempat tunjuk. Tak sempat tunjuk. Ni penting juga sebenarnya. Okey, contoh macam Harta Lega ni yang pegang dia adalah Harta Lega Industri Sdn Bhd. Siapa yang own, siapakah pemilik Harta Lega Industri Sdn Bhd? Okey, you boleh buka dekat SSM, you boleh tengok SSM dia orang. Okey, you boleh tengok SSM dia orang. Nama pemilik dia, nama senarai pemilik dia, selalunya dalam 20 orang dia. Maksimum dibenarkan Sdn Bhd 20 orang je pemilikan. Jadi you boleh tengok siapa pemilikan dia. Ni contoh dia, you boleh buka. But then you scroll sampai bawah. Okey, sekarang ni saya nak tolong ingat nama ni. Nama dia Kuan Kam Peng, Kuan Kam Hon, Kuan Eugene, Kuan Mun Leong. Ingat nama ni, semua namanya dimulakan dengan Kuan. Okey, bukan Kuat Kincin, bukan. Nama dia Kuan, Kuan Mun Leong. Okey, Kuan Eugene, Kuan Kam Hon, Kuan Kam Peng. Ingat yang 4 orang ni. Ingat juga yang Kevin Tan ni. Okey, kenapa? Okey, ni tengok dia orang secara individu mereka pegang agak besar. Okey, individu terbesar adalah Kuan Kam Peng lah, 1.75%. Okey, alert kita tengok dekat profile. Okey, ingat tak tadi Kuan Kam Hon, siapa dia? Chairman. Okey, ingat tak siapa lagi? Kuan Mun Leong, MD. Siapa lagi? Kuan apa lagi? Kuan. Ni Kuan Mun Keng, Sales and Marketing. Okey, Kuan apa lagi tadi? Kuan yang lain tak ada. Okey, Kuan yang lain tak ada. Ada 3 Kuan dekat sini daripada 4. Okey, Kevin tu silap dia ada juga dekat sini. Baik. Kalau you buka, you Google, cari Harta Lega Industri Sdn Bhd, nama ni juga yang muncul sebenarnya. Okey, dah lah individu diorang yang terbesar. Harta Lega Industri Sdn Bhd pun diorang yang pegang. Alright. So, siapa diorang ni? Okey. Siapa diorang ni? You buka hartalega.com.my. Okey. Tadi kita nampak kan yang pegang dia tak tulis yang seorang lagi Kuan tu. Okey, tak apa. You tengok dekat sini. Harta Lega, website dia. Okey, you buka dekat dia punya leadership. You tengok dekat board of directors dulu. Okey. Ini nama dia Kuan Kam Hon. Okey, executive chairman. Chairman dia. So chairman dia, tuan-tuan dan puan, kita boleh baca. You boleh baca lah history dia, siapa dia ni, siapa Mamat ni. Okey. Ini yang membawakan kita kepada soalan yang ketiga. Apakah background, latar belakang orang yang run syarikat ni, dan latar belakang orang yang run, dan juga latar belakang owner dia. Bermaksud latar belakang ni you kena tahu history dia sikit lah. Dan apakah connection yang dia ada, network yang dia ada. Adakah mereka ini ada network dengan ahli-ahli politik, ataupun network dia hanyalah dengan business people. Ni pun you kena tahu juga. Sebab apa? Sebab kalau dia ada network dengan politician, okey, kalau dia ada network dengan politician, most likely mereka ini adalah proxy, yang mana ialah untuk kita run pilihan raya semua, dia orang perlukan dana. Dari mana dia nak dapat dana? Daripada sinilah. Okey. Dan contoh-contohnya adalah seperti saham-saham. Nantilah sampai masa pilihan raya nanti saya share lah saham-saham tu. Okey, dah dekat dengan pilihan raya, lagi setahun nak pilihan raya, saya akan share saham-saham tu. Sebab saham tu akan bergerak setahun sebelum pilihan raya. Okey, jadi saham-saham pilihan raya adalah saham-saham yang selalunya owner dia ataupun management dia semua,
dia related dengan ada bau-bau bacang dengan politician sebenarnya. Alright? Dan bila you tahu okay, ada yang contoh mereka ni bila nak dekat pilihan raya, diorang akan cari duit, salah satu sumber dia adalah daripada pelaburan saham. Dan the best part is sebenarnya you boleh tahu tau result pilihan raya tu based on pergerakan saham pada tahun tu. Maksudnya especially seminggu sebelum pilihan raya, mencanak-canak saham tu naik kan, dan you tahu siapa yang dia ni related dengan politician mana dia related, you tahu dah siapa yang nak menang. Okay, contoh macam last pilihan raya yang mana itu adalah first time saya go through sejak terlibat dalam pasaran saham. Okay, bukan first time saya mengundi, saya dah boleh mengundi 2 kali dah. First time saya mengundi masa saya kat UK, undi pos. Yang kali kedua saya dapat undi dekat sini, tapi waktu saya terlibat saham adalah waktu yang dekat sini lah, first time. Jadi waktu tu saham-saham yang related dengan kerajaan, saya tak tahu nak explain macam mana dah. Okay, waktu tu pembangkang lah, saham-saham yang related dengan pembangkang waktu tu. Okay, pembangkang waktu tu lah. Sebab sekarang ni dah pecah-pecah, susah pula nak explain. Pembangkang waktu tu, saham-saham dia naik mencanak-canak. Dan saham-saham yang terlibat dengan kerajaan yang sebelum ni, statik, mendatar, naik tak, turun pun tak. Jadi daripada situ kan, dia trigger apa tau, soalan yang trigger, kalau saham-saham pembangkang yang naik, takkan pembangkang yang naik kan, naik jadi government. Dan memang betul, dia switch. Bermaksud investor, orang yang proxy ni, dia dah dapat keyakinan, dia confident gila. Okay, diorang ni naik. Bila diorang ni naik, sebab diorang ni dah confident gila, diorang ni naik, dia pump duit lah, sebab projek confirm dapat kat diorang. Aku dah support engkau, in return kau bagi balik projek tu kat aku. Dia macam tu je cerita dia. Okay, tu sebab suddenly bila tukar kerajaan, berapa banyak yang projek kena cancel balik, lepas tu dia rujuk balik lah, apa balik semua kan. Sebab dia nak pusing macam tu. Tu je cerita dia. Tak ada benda transparent sangat lah. Okay. Tapi kita sebagai pelabur yang bijak, apa kita boleh buat, apa kesempatan yang ada, kita boleh tumpang. Okay. Kita tidak berpihak di mana-mana, janji kita dapat duit dengan kita tumpang membeli saham syarikat tersebut. Dia naik, kita pun naik. Kita pun, dia bersorak dapat projek, kita bersorak, saham pun naik. Macam tu. Okay. Dia macam tu. Jadi you kena tahu tu, sebab you kena tahu siapakah yang menguruskan syarikat tu, apakah latar belakang dia, apakah network yang dia ada. Okay, tu penting dia. Alright. Okay, jadi kita berbalik kepada harta lega. Panjang cerita dia. Kita berbalik pada harta lega. Alright. So kita tahu yang owner dia adalah mereka ni, dan yang menguruskan syarikat ni mereka ni. Sekarang ni soalan ketiga, apakah latar belakang mereka? Jadi latar belakang mereka ni, ni semua latar belakang dia. You boleh baca kalau you nak, dan you tengok ini anak beranak dia. Okay, the best part, inilah dia punya MD. Okay, the best part is you tengok yang ni. Okay, ni anak dia juga. Okay, you tengok ni anak dia juga. Okay, anak dia ni anak dia ni sebelum dia join Harta Lega, walaupun Harta Lega ni bapak dia yang punya, tapi bapak dia tak pagi, dia kerja terus, suruh pergi kerja kat tempat lain. Okay, dia kerja apa semua, dia sebenarnya seorang analyst dia financial analyst apa semua bla bla bla. Baru dia join Harta Lega lepas dia dapat experience apa semua. And the best part is, okay, nampak tak apa tugas dia? Tu tugas dia, remuneration. Bermaksud dan dia juga yang corporate finance. Bermaksud kalau orang yang nak cakap, okay, tahun ni bagi bonus, inilah mamat dia. Okay, tahun ni bagi dividen banyak ni, ni mamat ni. Okay, dia yang akan propose dan dia akan agree within among dia punya board. Dia ni yang akan propose. Dan kalau you perasan, okay, yes, dia shareholders. Lepas tu syarikat yang dia own tu, yang Harta Lega Industries tu, kan, Harta Lega Industries tu yang mana dia, family dia juga yang own. Okay, just imagine macam ni Okay, kita bagi bonus.
70% dapat dekat harta legak industri Sdn Bhd. Okey, mereka ni semua pegang 1%. Walaupun 1%, you tengok berapa nilai 1% tu dalam US dollars. Okey, you boleh tengok kat ownerships. Okey, loading. Lambat pula loading ni. Okey, good. So you tengok 1%, ini jumlah saham yang dipegangkan 59 juta. 59 juta unit. Okey, let's say dia announce, okey, setiap satu unit kita bagi dividen sebanyak 3 sen. Tak banyak, 3 sen tu tak banyak. Tapi you darab lah 3 sen dengan 59 juta. 59, okey, 2, 4, 6. 59. Okey, 59, 2, 4, 6. Okey, 59 juta darab dengan 0.03, 3 sen. Okey, dividen dia sahaja, okey, walaupun dividen dia 3 sen setahun, dia dapat bawa balik 1.7 juta. Bermaksud dia buat rompakan bersenjata terhadap syarikat dia sendiri. Rompakan bersenjata dan sah di sisi undang-undang. Okey, sebanyak 1.7 juta. Dia ambil 3 sen je. Setiap satu unit saham you ada, you dapat 3 sen. Okey. Yes. Jadi mereka membuat rompakan bersenjata besar-besaran terhadap syarikat mereka sendiri, yang mana perompakan ini adalah sah di sisi undang-undang. Okey. Dan bila sah di sisi undang-undang, maksudnya ialah dia dapat bawa balik 1 juta. Ini baru dividen, kita tak cakap bonus. Okey. Dia dapat bawa balik 1.7 juta. Kita dapat bawa balik 50,000 pun cukup lah. Kan? Dia macam tu je. Kita dapat bawa balik sikit pun jadilah. Kita tumpang lah. Apa salah? Okey? Dia macam tu je. Nampak tak? Jadi yang membuat keputusan untuk buat rompakan bersenjata adalah Mamat ni. Okey? Bila dia dah buat rompakan bersenjata terhadap syarikat mereka sendiri, maka kita bolehlah menumpang. Tu sebab Harta Lega dia rajin bagi bonus dan dividen. Okey? Setiap 2 atau 3 tahun sekali dia akan bagi bonus. Tahun lepas tak ada bonus. Tahun lepas tak ada bonus. Hint. Tahun lepas Harta Lega tak ada bonus. Okey? Saya dah bagi hint. Tahun lepas Harta Lega tak bagi bonus. Last dia bagi 2 tahun lepas. Sebelum 2 tahun lepas, bila last dia bagi? 2 tahun sebelum tu lagi. Okay? You boleh tengok kat mana? You boleh tengok dekat malaysiastock.biz history dia. Setiap berapa tahun dia bagi. Okay? Jadi, bila dia bagi bonus, okay, kita pun tumpang lah sekali. Kan? Apa salahnya? Mereka pun buat rompakan bersenjata. Kita tak payah rompak, kita tumpang. Sebab keputusan semua mereka yang menentukan. Sebab dia nak tarik duit tu keluar daripada syarikat, masuk duit poket dia sendiri. Okey, dan benda ni tak salah, memang boleh pun. Okey, sebab bonus. You dah bekerja teruk apa semua kan, you dah laburkan duit you dekat situ. Jadi inilah tibalah masanya untuk buat rompakan bersenjata terhadap syarikat sendiri selepas 2 tahun bekerja tak dapat bonus. Kita kalau boleh dapat bonus dengan company 3 bulan pun dah macam apa dah. Apatah lagi kalau dapat bonus. Setiap satu saham kita bagi satu lagi saham percuma. Wow. Okey. Itu dividen bukan bonus. Okey. Adakah tahun ni bonus? Kemungkinan besar dia lah. Sebab dia punya history setiap 2 tahun. Nak pula tahun ni COVID. Revenue mencanak-canak babe. Dia punya revenue. Okey. Revenue dia mencanak-canak. Cost tetap sama. Okey. Ya, saya dah beli lama dah. Saya dah beli tahun lepas dah. RM4.90 harga saya beli. Okey. Hari ni kalau dia pergi RM10, saya dah 100%, lepas tu dia bagi bonus lagi. Okey. Tu sebab syok sebenarnya saham-saham yang macam ni. Okey. Jadi ini antara contoh yang a very powerful, a super management. Sebab yang uruskan dia adalah mereka, beliau-beliau sendiri, ahli keluarga dan kaum kerabat mereka sendiri. Okey. Ni so you boleh tengok into detail lagi lah. Siapa lagi? Ni yang lain ni semua tak ada siapa-siapa dah apa semua. Okay. Ni management team. Ni
HR pun dia. Nampak dia dah parking siap-siap dah. Pakcik ni dah tua. Bukan ni, bukan pakcik ni. Pakcik ni dah tua, dia dah tak larat. Kan? Jadi dia dah parking siap-siap dah legacy dia. Ni okey, abang yang sulung jadi MD. Okey? Okey, barulah orang kata apa, demokrasi terpimpin bab kata P. Ramlee kan. Okey, yang abang sulung ambil yang ni, abang nombor 2 ambil yang ni. Adik yang kecil sekali dapat rumah je. Okey? Okey? Ni dia. Alright? Inilah dia. Inilah dia. Apa lagi? Ini salah satu contoh macam mana you study. Okay, macam mana you nak identify saham syarikat tu, pengurusan syarikat tu very powerful. Especially bila you nak beli saham tu for a long term, a long run. Okay? Alah, apa yang nak murahnya? Okay. You beli saham murah ke, beli saham mahal ke, 5,000, kalau saham tu naik 10%, 10% dia tetap 500, babe. Tak ada saham murah, tak ada saham mahalnya. Sebab 10% is 10%. 5,000, 10% tu 500. Maksudnya kalau you beli saham Harta Lega sekarang RM7.39. Betul ke? Oh, sikit lagi. Okay. Let's say you ada RM5,000. You beli saham Harta Lega hari ini, you dapat 600 unit, okay? Ataupun 6 lot. Okay. Okay, 600 unit. You spend RM5,000. So 600 unit darab dengan 7.37. So you spend RM4,422. Right. Bila saham tu naik 10%, 10% daripada RM7.37 adalah RM8. So you darab RM8 darab dengan 600 unit you beli, you dapat bawa balik 4,800. Modal you tadi 4,400, you bawa balik keuntungan 400, sama je balik. 10% dia tetap 400 juga. Okey? Dia tak ada cerita saham murah, saham mahalnya. 10% is 10%. Bila you tengok sangat duit nilai ringgit tu, tu yang tergaru-garu nak beli tu. Rasa alah mahal lah, dapat beli unit sikit lah. Come on, babe. 10% is 10%. Okay? Kau beli saham murah ke, saham mahal ke, 10% kau 400 juga. Kalau modal 5,000, kalau modal 4,000. Okay, kalau modal 5,000, 500 juga 10% dia. Sama je, saham murah ke mahal ke. Tak ada beza, relax je, beli je. Okay, letak je 3,000 kat situ. Apa salahnya? Kan? Relax je, 3,000. Kod lah dia bagi, dia bagi one to one, 3,000 jadi 6,000. Duit you dalam tu. Okay? Tu sebab kalau you tengok yang daripada episod pertama, kalau you tengok daripada episod pertama, saya tekankan tengok percentage, bukan tengok ringgit. Bila you tengok ringgit, tu yang garu kepala. Nestle mahal. You tahu tak, back I think 3 years back, hujung tahun 2017. Yes, hujung tahun 2017. Waktu tu saya ada buat kelas lah. Nama kelas tu di Investor. Hujung tahun 2017 tu, selama semua program yang hujung tahun, semua saya cakap waktu tu, tolong beli saham Nestle. Waktu tu Nestle, you tahu dia jual berapa? RM50 lebih je. Okay? Semua cakap, mahal lah. You just imagine, sebabkan dia orang tak nak beli saham Nestle yang RM50 tu, at the end of the day, tak sampai 3 bulan lepas saya sebut, saham Nestle naik 200%. Betul lah, kenapa tak ikut? It's a good company, it's a good business. Kenapa you takut? Okay, naik 200%. Kalau you tak 5,000 jadi 15,000 3 bulan. Siapa nak bagi? Nestle yang bagi. Waktu tu saya suruh beli Nestle, semua tak mau beli. Okay, sekarang ni saya suruh Harta Lega, tak naklah mahal RM7. You tahu tak history harga tertinggi Harta Lega? Okay, by history harga tertinggi Harta Lega pernah pergi sebenarnya RM10. Dan kenapa sekarang ni RM7? Dia bukan jatuh, dia adjust. Kenapa dia adjust? Sebab dia bagi you bonus. Bila dia bagi you bonus, dia adjust lah harga. Harga tu dia adjusted semula. Bila dia adjusted, you still untung. Okay? Dan calculation dia, okay lah, saya share terus lah calculation dia, senang. Okay.
Alright. So kita buka sebenarnya topik untuk super management dah habis. Tapi ini orang kata kenapa super management ni bagus kan, contoh harta legak dia ada super management lah. Okay, MyEG dulu saya punya favourite sebab business model. Tapi bila saya dapat tahu management dia ada hubung kait dengan UMNO, saya dah mula macam patutlah bila tukar government dia limit down. Okay, jadi cara kira-kira dia macam ni. Okay, kita buka malaysiastock.biz. Okay, ini last 5 minutes. Kita buka malaysiastock.biz. Ting. Ini adalah bonus. Yang mana investor masterclass pun saya tak ajar lagi benda ni. Saya rasa saya dah ajar kot. Okay, kita buka malaysiastock.biz. Alright, kita buat transaction. Good. Okay, kita cari harta lega. Ting. Harta pula. Okay, you tengok history harta lega. Scroll sampai bawah. Yang mana you nampak dekat bahagian bonus. Bahagian bonus ni. Ini yang best. Alright, bahagian bonus. Okay, you tahu tak back in 2010, waktu tu saya dekat universiti lagi. Okay, umur saya 20. Yang mana duit time tu memang ada sebab saya memang berniaga dah waktu tu. Duit banyak tapi CDS tak tahu. Apa tu CDS pun tak tahu. Macam mana nak terlibat dalam saham pun tak tahu. Walaupun tahu sebenarnya saham ni bagus tapi tak tahu macam mana nak terlibat waktu tu. Waktu tu tak ada siapa mengajar. Okey. Jadi antara penyesalan lah sebenarnya. Okey. Tapi no point. Okey, benda yang lalu biarkan yang berlalu. Tapi you perasan tengok 2010, 2012, 2015, 2018. 2 ke 3 tahun sekali dia bagi. Dia punya bonus. Power tak power. Okey. Jadi mandangkan dia power, you tahu tak pada tahun 2010 berapakah harga saham harta lega? Harga saham harta lega back in 2010 tak sampai RM1. Okay, back in 2010 harga saham harta lega tak sampai RM1. You just imagine. So let's say lah kita ambil assumption kita beli sebelum dia keluar ex date. Let's say kita beli on July 2010. Kita ada modal RM10,000, kita letak RM10,000. Okey, kita beli harga saham tu 10,000 unit. Okey. Bermaksud per laburan kita RM1. Jadi total adalah total pelaburan kita adalah 10k lah. Kan? Okey. Tu modal kita. Tulis macam ni. Ting, nampak tak? Comel lah pula pemadam aku. Okay. Ni whiteboard untuk mengajar kanak-kanak. Okay, saya guna whiteboard ni ajar budak-budak main hoki. Okay. Okay. Nampak tak? Kalau tak nampak saya besarkan. Okay. Ni contoh. First, let's say kita beli Julai 2010. Kita beli 10,000 unit dengan harga RM1, RM10,000. Okay. Ini RM10,000 RM10,000. Ingat, RM10,000. Okay. 10,000 unit. Okey, sekarang ni kita jangan kira ringgit dulu, kita kira unit based on bonus. Okey, cara bacaan bonus dia tuan-tuan dan puan, macam ni. Dia tulis kat sini 2-1, bermaksud setiap 2 unit you dapat 1 saham percuma. Bila setiap 2 unit saham yang you pegang, you dapat 1 saham percuma, bermaksud you ada 10,000, you dapat berapa ribu saham percuma. Okey, so you bahagi 2, 10,000 ni you bahagi 2, dapat 5,000, darab dengan 1, you dapat 5,000. So you dapat ekstra saham 5,000 saham percuma. 5,000 unit saham percuma. Jadi 2010. Okay, anda dapat tambah 5k. Bersamaan anda ada 15,000 unit saham. Okay. Okay. Lepas tu kita tengok Mei dia bagi macam ni. So 5/1. You bahagi dengan 5 dapat 3,000. Ni jadi 18,000. Okay, 18,000. Dia bagi 1/1. 18,000 jadi 36,000. 36,000. Ini tahun 2012. Right? Ni 2012. Right. Lepas tu tahun 2015 dia bagi 1/1. 36,000 unit. 1/1 maksudnya you bahagi 1 dapat 36,000. Darab 1, 36,000. 36 tambah 36,000 you dapat 72,000 unit.
Lepas tu tahun 2018 dibagi 1 kepada 1 bermaksud 72,000 unit. Dapat lagi extra another 72,000 unit bersamaan 14,400. Okey. Ni unit. Ni baru unit. Sekarang ni baru you kira pula kenaikan harga dia. Maksudnya capital gain. Okey. Nampak tak calculation? Allah, kecil pula lupa. Lupa pula nak buat. Sekejap sorry. Sepatutnya ni. Okey, 15,000, 18,000, sorry. 15,000, 18,000, 36,000, jadi 72,000. Hari ni sepatutnya kalau you beli 10,000 unit, hari ni you ada 72,000. You ada 144,000 unit. Sekarang baru you kira dalam nilai ringgit. Sebelum ni you laburkan 10,000. Okey. Sekarang ni harga saham RM3.37. You darab 144,000 dengan 144,000 unit saham. 144 darab dengan RM7.37. Sorry. 37 sen. Hari ni nilai saham harta lega you selepas 10 tahun dengan RM10,000, nilai saham you bawa balik. Okey. Kalau you jual petang tadi, saham you harta lega you clear off 1.06 juta ringgit. Ni yang you all dapat bawa balik hari ni selepas 10 tahun. Berapa persen ROI? Tolong kira berapa persen ROI? Okey. Berapa persen ROI? Nak kira pun dah tak reti dah sebab dah jadi juta. Okey. Ini return dia. Nampak tak? Menyesal aku tak ada CDS tahun 2010. Astaghfirullahalazim. Kita dah terlepas 2010. Kita dah terlepas 10 tahun. Takkan kita nak lepaskan lagi peluang 10 tahun? Nampak tak? Faham tak? Okey? Jelas tak? Clear ke tak? Nampak? 10 tahun je, babe. Bukan lama. Okey? Modal 10,000. Lepas tu tak payah buat apa-apa dah. Campak 10,000 tu, lupakan you punya password. Okey? Lupakan terus you punya password. Abaikan password tu. 10 tahun nanti baru tengok balik. Wow, aku dah jadi jutawan. Okay. You see? Ni yang best bila you tahu management dia ni super power. Ni sebab pentingnya you kena identify management dia macam mana. Okay. Selain daripada bisnes yang bagus, you kena tahu dia punya management tu pun mestilah powerful. Powerful sebab dia nak buat rompakan bersenjata. Company yang dimiliki oleh agensi-agensi yang related dengan government, dia tak powerful sebab dia nak buat rompakan bersenjata banyak sangat hanky-panky. At least ni kalau dia nak buat rompakan bersenjata dengan relax, tenang dan selambanya sahaja dia buat. Bawa tarik keluar duit. Okey? Kita tak naklah banyak-banyak, cukuplah kita tumpang. 10,000 jadi jutawan. Jutawan apa? Jutawan harta lega. Jutawan apa? Bolehlah jutawan jual glove. Glove getah. Okey apa? Jutawan. Bukan kita yang berniaga pun. Bukan kita yang kena cari sale pun. Kan? Bukan tanggungjawab kita pun. Jadi itu kesimpulannya tuan-tuan dan puan. Dan kenapa pentingnya kita nak kena kenal pasti management yang super power, yang super awesome. Okay? Rompak ARBB lah. Rompak lah ARBB tu. Okay? Okay. Silakan. Tak apa. Kita orang rompak K+. 30% minggu ni. Mak saya dekat 100% dah. Sikit je lagi nak 100%. Okay, dia beli 30 sen. Hari ni tadi tutup 59. 1 sen lagi cukup 100% dia. Okay. Jadi kami buat rompakan bersenjata terhadap tak adalah rompakan bersenjata, kita buat rompakan terhadap K+. Okay. Minggu ni kita orang K+ dengan data Sony. Itu student-student ni lah, investor masa kelas yang rompak. Saya tak, saya baik. Saya ambil 10% je minggu ni. Okay. Jadi itu saja sharing saya pada malam ni. So sebelum saya tamatkan live saya pada malam ni, apa kata tolong komenkan dekat bawah apa yang anda belajar sepanjang 1 jam live saya pada malam ni.
Yes, Tuan Muhsin dah siap-siap dah nota dia. Okey, siapa yang menguruskan syarikat? Yes. Apakah latar belakang mereka? Itu adalah soalan-soalan yang you kena tanya. So, saya cakap 4 kan, sebenarnya 3 je. Okey, dia sebenarnya 3 je soalan yang you kena tanya, yang you kena soal. Alright? Memanglah best nampak 1 juta kan. Sebelum ni macam mustahil je nak capai 1 juta tu kan. Macam rasa macam nak kena tekan hari-hari, nak kena trade setiap hari pula nak dapat 1 juta tu. Okey. Bila dah nampak macam ni, macam lah campak 10,000 buat tak tahu dekat Harta Lega pun settle babe 10 tahun. Easy mah. Okey. Mudah je sebenarnya saham ni bila you tahu benda-benda ni. Alright. So tu sebab pentingnya kita nak kena identify saham-saham yang dimiliki oleh maksudnya yang run business dia adalah owner dia sendiri. Sekarang ni kita ada 900 lebih syarikat yang tersenarai. Apa kata you all lah buat, you all dalam ni dah ada dekat 900, dah 800 orang dah. Seorang ambil satu, settle dah, kita dah tahu dah siapa yang syarikat mana yang kita boleh laburkan beramai-ramai. Kan? Mesti syok je. Tapi yelah, nak tengok live nak dapat 100 orang pun sesak kan. Nak commit pun sesak. Yelah, kelas percuma kan, ilmu percuma, memang tak ada orang punya nak acknowledge, bukanlah acknowledge, nak kata nak commit lah. Okey. Yang commit bagus, tahniah yang commit. Yang mana pergi 700 orang lagi pun tak tahu. Padahal ilmu yang kita sampaikan ni percuma dan bermanfaat. Ilmu 1 juta-juta babe. Ilmu kita sembang juta-juta punya ilmu, bukan ilmu sembang sen-sen. Okey. Memang kita sembang sen-sen. Right? Tapi okey. Kalau you all ambil seorang satu daripada 900 yang listed tu, kita dah tahu dah nak rembat yang mana. Salah satu dia Harta Lega lah, sebab saya memang dah study Harta Lega. Okey. Jadi cuba buat seorang satu je, tak payah banyak. Tapi yelah, yang nak commit tu berapa ramai pula kan. Yang tengok live pun baru 110 orang. Yang lagi 600 tu tak tahu gimana. Mungkin dia tengok kelas lain lah kot kan? Sebab selalunya bulan-bulan puasa ni, especially waktu-waktu hujung-hujung PKP ni, ramai pula yang buat live. Kadang-kadang saya go through dekat Facebook, ramai gila buat live. Okay. Tu sebab saya tak buka sangat Facebook sekarang. Banyak sangat live. Okay. Tu sebab saya, kalau boleh, saya tak nak live dekat public. Jadi you boleh fokus tertumpu dekat dalam group sahaja. Apa-apa you just buka dekat group, dan anyway you boleh refer balik dekat group. Okay. Dan group tu pun you nak ajar pula, aku nak ajar pula guna Facebook. Okay, macam mana nak guna Facebook group ni tuan-tuan dan puan? Okay, sekejap. Okay, ni Facebook group. Baik, ni Facebook group you all. You perasan tak dekat atas ni kan? Tak nampak sorry tak tukar lagi. Tak tukar screen lagi, sorry. Okay, ni Facebook group kan. Bila you buka, you scroll ke bawah. Kalau you pakai phone, bila you scroll ke bawah, you akan nampak benda ni tau, popular topics in post. Bermaksudnya benda ni bila you klik, dia akan keluarkan semua ikut chapter. Nampak 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. Bermaksud kalau you nak rujuk balik, saya dah tolong susunkan macam ni dah. Tak ada noise dah sebenarnya. Group ni dah macam you punya ni tau, platform classroom tau. Macam platform classroom. Jadi kalau you terlepas, you tekan dekat atas ni chapter kosong, newbie. Ada 5 episod dalam chapter newbie. Lepas tu yang sekarang ni kita chapter 1. Yang video yang kita tengah tengok sekarang ni belum masuk lagi. You tekan chapter 1, video 2 hari lepas, dengan semalam saya dah letak dah. Ni 1.1, 1.2 tu sebab saya letak 1.1, 1.2. Jadi you boleh rujuk. You terlepas yang mana. Okay. Kalau you tengok dekat sini, dekat discussion, dia tak ni sebab dia based on activity. Kalau dekat discussion, bila you buka dekat group, dekat apps tu kan, dia tak tersusun. You perasan tak? Sebab yang tu dia based on activity. Maksudnya kalau ada orang komen yang 5 hari lepas punya video, dia duduk dekat atas. So sekarang ni sebab tengah live, yes, memang dia dekat atas. Petang tadi, yang ni dekat atas. Petang tadi yang ni dekat atas 0.5. Padahal hari ni kita dah 1.3. Jadi macam mana saya bantu you all untuk you tengok balik, you revise balik. Tekan je dekat atas ni. Saya dah tolong susunkan. As easy as that. Okay. Maksudnya, okay, nak tunjuk kat telefon pula. Boleh saya tunjuk dekat telefon pula. Sebentar. Nak kena linkkan telefon. So, kepada cikgu-cikgu, lecturer-lecturer,
Boleh sebenarnya guna Facebook group ni. Tak payah pergi mengajar dekat ni dah. Dekat okey. Sebab you dah boleh susun dah. Kenapa lah zaman aku tak ada benda ni kan? Dah aku record, aku letak dalam grup. Siapa nak masuk grup bayar RM10 untuk semester tu. Masuk. Nampak tak? Bila you dah biasa buat bisnes kan, semua benda you nampak duit. Okay? Sebab saya memang daripada saya student memang saya berniaga, pantang nampak peluang. Okay? Okay. Sekejap Okay, dah ni. Sekejap, saya buka grup. Okay. So, bila you buka grup, sekejap saya tukar. Okay, bila you buka grup, you nampak macam ni kan. Benda ni yang you nampak, apa you buat, you scroll ke bawah, you scroll ke bawah, you scroll ke bawah, you scroll ke bawah. Nampak dia tulis popular topics. You tekan je. Ting. Tada. Dah disusun mengikut topik dan tarikh. Wow. Nampak Allah. Aku mengajar orang pakai Facebook pula malam ni. Tak, saya mengajar bukan apa, sebab nak memudahkan you all untuk you rujuk semula. Okay? Untuk you study dan buat homework semula. Okay? Macam tu je sebenarnya. Memudahkan you all. Anyway, kelas ni free. Okay? Benda ni free. You just rujuk je balik. Saya dah buat macam memang macam seolah-olah you bayar lah. Okay? Sebab apa saya susun macam ni? Sebab kalau ada orang yang baru masuk, dia baru nak kenal saham, at least dia boleh buka. Dia memudahkan cara dia. Right? Free je saya buat semua ni. You all apa ni kita panggil, committed dengan tak committed, rajin tak rajin je sebenarnya buka video tu balik. Okay, yelah nak dengar orang bebel sejam. Malam ni dah sejam suku lah. Kan? Siapa nak dengar kan sampai sejam punya live. Tapi tengok orang main game, relax kan sampai 3-4 jam. Okay? Bila buat ilmu sejam sehari pun lah, macam you masuk ni lah, macam you masuk lecture lah. Macam you masuk lecture, you belajar 1 jam je. Kan? Sejam sehari, setahun ada 365 hari. Okay? Tapi bila saya susun sebenarnya, lepas 3 bulan by right you dah jadi expert. Lepas tu you repeat je lah balik daripada episod kosong tu. Okay? Jadi bila saya kira susun balik, sebenarnya 3 bulan settle dah benda ni. Right? Jadi kalau rasa benda ni berbaloi, percuma, ajak je kawan-kawan dekat luar sana join group ni. Percuma. Okay? Saya bagi benda ni semua percuma. Tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah lah. Cuma kadang-kadang ada yang tak sabar. Tak sabar tu kita cerita lain. Okay? Right. Okay. Jadi tu saja sebenarnya sharing saya pada malam ni. Harapnya semua mendapat manfaat. Sebenarnya plan saya malam ni saya nak cakap sekejap je, tapi seronok kan topik ni. Tapi kalau suruh saya cakap pasal technical, tak mungkin saya boleh cakap lama macam ni. Sebab technical ni bila kita tengok sekali pandang macam ni je sebenarnya. Okay? Petang tadi barulah student seorang kena tegur pasal technical. Tak ajar technical lagi. Okay? Sebab dekat luar sana banyak kelas, banyak program apa semua, tetapi mereka dekat luar sana memang mengajar memang sebab you minta diajar satu, dan tak semestinya apa yang diajar tu dipakai. Jadi apa yang saya ajar kebanyakannya saya pakai dan saya dah buat back test. Jadi kalau benda yang tak bermanfaat tu saya tak share lah, walaupun saya tahu benda tu ada dekat luar sana. Okay? Jadi apa saya cuba buat, saya share apa yang pada pandangan saya, pada pengalaman saya bermanfaat untuk you dan memudahkan you membuat keputusan. Anyway, bukannya you I believe semua yang dalam grup ni bekerja. Jadi jadi saya memudahkan lah, sebab saya pun berniaga kan, belum tentu ada masa. Waktu PKP ni je lah ada masa kan. Even lately pun dah macam sibuk gila dah. Pagi kena live dengan investor masterclass, tengah hari dengan investor masterclass. Pagi, in between pagi dengan tengah hari tu ada satu live dekat saya punya business. Lepas tu petang live dengan investor masterclass lagi. Lepas tu petang lepas habis investor masterclass 5.30 dengan student hoki saya lagi. Kan? Training team junior league saya, team senior saya dengan team akademi lain. Lepas tu malam lepas buka dengan you all pula.
pun sekarang ni rasa macam sibuk dah. Rasa macam tak payah buka office pun okey dah ni. Okay. Macam seronok dah kerja macam ni. Bagi. Still dapat manfaat, dapat orang kata lah, rezeki tu luas. Lagi kita, what you give, you get. Okay. The more you give, the more you get. Tu benda tu memang betul lah. Okay. Memang saya sentiasa kongsi. So far Alhamdulillah, orang semua struggle, business lain struggle, saya okay, steady. Even better than before. Okay. So saya cakap, tak payah buka kedai pun business lagi power kan. Kalau tak payah buka kedai dah. Kedai tu sebab esok saya panggil kontraktor datang untuk convert office jadi studio terus. Okay. Jadi yes, apa yang saya sampaikan adalah semua ilmu-ilmu praktikal. Okay. Nanti sampai topik teknikal nanti, you jangan teruja sangat. You dah teruja kan. Memang saya akan share benda powerful gila. Lepas tu saya tarik jatuh ke bumi balik. Rasa macam, alah, benda ni je ke. Bila you dah faham technical, at the end of the day, you akan, lah, orang sembang lebat macam ni, rupanya macam ni je ke. Okay. I believe ramai yang dekat luar sana dah dengar MACD, RSI apa semua. Tapi dia hanya cakap macam mana dia hanya cakap MACD kalau dia cross, you boleh beli. Tapi dia tak cakap pula apa confirmation dia, betul ke, berapa persen dia boleh jadi. Okay, benda tu semua saya dah backtest. Saya dah backtest dan saya akan share lah macam mana you nak praktikalkan, guna benda tu secara praktikal. Okay. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok malam. Esok malam tajuk apa? Esok malam tajuk ni Catalyst. Okay, macam mana you dah tahu sekarang business model, you dah tahu industri, you dah tahu management. Macam mana you nak relatekan semua ni dengan keadaan ekonomi semasa. Okay. Jadi esok kita akan belajar Catalyst. Okay, sebelum kita masuk ke chapter yang seterusnya. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi esok malam pukul 9.30 malam. Dan untuk student investor masterclass, kita jumpa esok pagi pukul 9 pagi. Right. Itu saja daripada saya pada malam ni. Harapnya semua mendapat manfaat dan faedah daripada pengajaran dan perkongsian yang saya buat pada malam ni. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.